Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nahfidi bin Jamaluddin. Berumur 20 tahun. Saya belajar di Politeknik Sultanah Bahiyah PTSB. Nombor KMT saya 16 DEE 20F 2019. Saya mengambil kos dalam jurusan Diploma Elektrik dan Elektronik. Okay, pada saya sudah SEM 4 dan SEM ni saya mengambil subjek entrepreneurship ataupun keusahawanan. Subjek ini saya akan membuat satu pembentangan mengenai bisnes perniagaan saya yang akan dilakukan. Okay. Dengan pengalaman saya sekarang ini, saya mempunyai pengalaman dalam bidang kerja makan dan membuat periklanan terhadap sesuatu barangan. So, saya berharap dengan pengalaman saya ni, saya dapat mengembangkan segala saya punya produk perniagaan saya ni buat kali pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Sofiuddin bin Muhammad Farizan. Nombor metrik 16 DE 20F 2025. Saya belajar di Politeknik Tunku Sultanah Bahiyah. Dan sekarang saya sedang dalam SEM 4. Dalam SEM 4 saya mengambil subjek entrepreneurship, iaitu bahagian dalam lebih kurang perniagaan lah, menjual barang-barangan sendiri. Dalam masa sekarang saya mempunyai sedikit sebanyak pengalaman, iaitu saya pernah bekerja sebagai tukang masak dan pembantu tukang masak di restoran Al-Azim Nasi Arab. Dan saya juga pernah melakukan pekerjaan penjualan online, iaitu penjualan barang-barangan peribadi, contoh minyak wangi atau sebagainya. Sedikit sebanyak saya rasa pengalaman saya ini sedikit sebanyak dapat membantu saya dalam menjalankan projek ataupun tugasan dalam subjek entrepreneurship ini. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amin Yakyudin bin Syamsuddin. Belajar di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah di Kulim Kedah dan mengambil kos pengajian kejuruteraan elektrik elektronik. Okay, saya kali ini saya akan menerangkan tentang subjek entrepreneurship. Subjek entrepreneurship adalah subjek keusahawanan yang boleh memupuk diri kita untuk lebih minat untuk berniaga. Saya mempunyai 1 tahun pengalaman bekerja setelah lulus SPM, dan saya bekerja di kedai makan nasi ayam. So itu adalah satu pengalaman yang boleh diambil untuk meningkatkan daya keusahawanan saya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Isra bin Ishaq. Nombor metrik saya 16 DE 20F 2005. Saya belajar di Politeknik Tunku Sultanah Bahiyah. Saya berumur 20 tahun. Saya dalam pengalaman saya dalam bisnes ini amat kurang dan sedikit, kerana saya tidak ada pengalaman dalam menjalankan bisnes. Tetapi pada masa saya sekolah menengah dulu, saya ada biasa terlibat dengan hari keusahawanan sekolah menengah, dan saya telah menjual air dan ciketok dan sebagainya dalam hari keusahawanan tu. Di situ saya dapat pengalaman berniaga dan menjual. Dari situ juga saya mendapat sedikit orang kata income yang cukup, alhamdulillah, rezeki. Okay, terima kasih. Seterusnya saya akan dahului dengan ringkasan, iaitu rancangan perniagaan ini disediakan adalah bertujuan untuk merangka sebuah perniagaan yang baru hendak diwujudkan atau dibuka. Penyediaan rancangan perniagaan ini adalah sebagai asas kepada pembentukan kepada perniagaan berkongsi yang diberi nama bilis goreng. Bilis garing. Okey, perniagaan ini telah ditubuhkan pada 16 Oktober 2022 dengan jumlah perkongsian yang
terlibat seramai 4 orang dalam perniagaan ini. Perniagaan ini akan memulakan operasi pada 18 Oktober 2022 dengan menggunakan kaedah online. Ia turut disertakan kaedah COD untuk memudahkan pelanggan dalam proses menjual beli barang yang telah kami sediakan. Anggota yang terlibat dalam perniagaan ini mempunyai kelebihan masing-masing serta mempunyai pengalaman dan kelebihan yang meluas. Perniagaan ini dijangkakan tidak akan mengalami masalah yang kritikal serta mampu menghadapi segala kengkangan yang bakal menghadapi cabaran yang menghadapi kerana mempunyai setiap pemilik yang bertanggungjawab. Keunikan yang terdapat dalam perniagaan ini adalah kami membekalkan sambal bilis goreng yang dimasak sendiri yang diberi nama sambal bilis bajet garing. Kepada para pembeli tidak mengira lelaki ataupun perempuan. Tambahan lagi, para pesaing perniagaan kami membekalkan bilis yang belum tentu rangup dan belum tentu murah semurah yang kami jual. Selain itu, harga yang ditawarkan adalah sangat berpatutan dan mampu dimiliki oleh semua lapisan masyarakat di Malaysia serta harga ini sesuai untuk golongan pelajar. Perniagaan sambal bilis goreng ini juga mempunyai potensi pasaran yang tinggi kerana tidak banyak pesaing dan sesuai untuk para pelajar yang sering lapar di malam hari. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan pengenalan. Okey, bilis goreng telah diwujudkan pada 12 Oktober 2022 merupakan sebuah perniagaan jenis perkongsian yang dikongsikan oleh 4 orang siswa daripada Politeknik Tunku Sultanah Bahiyah. Aktiviti perniagaan ini adalah bertujuan kepada lapisan masyarakat yang memfokuskan kepada penduduk sekitar Kulim, Kedah. Okay, semua rakan kongsi dalam bilis goreng mempunyai kepakaran dan pengalaman tersendiri dalam menjalankan perniagaan ini. Okey, seterusnya permis perniagaan kami beroperasi di rumah dan dijual di atas talian sahaja. Ini dapat memudahkan para pelanggan untuk membeli kerana kami turut menyediakan penghantaran ke rumah dan dapat menjimatkan masa serta tenaga pembeli. Selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan lebih ramai usahawan Bumiputera dalam menjalankan perniagaan dalam pelbagai industri, bilis goreng berharap dapat menjadi perniagaan yang maju dan seterusnya dapat mengembangkan lagi penjualan kami di masa akan datang. Okey. Ketiga pula saya akan menerangkan tujuan pelan perniagaan. Tujuan kertas kerja ini adalah untuk membentangkan rancangan perniagaan bilis goreng dengan lebih terperinci yang meliputi aspek pengurusan, pemasaran, penghematan dan juga kewangan perniagaan. Ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menilaikan potensi perniagaan yang akan dijalankan. Kos pelaburan projek adalah sebanyak 200 pada awal, di mana sebanyak RM50 akan dikutip pada setiap pelabur ataupun setiap pada kami untuk dijadikan sebagai modal awal dalam rakan kongsi dalam membeli stok untuk menjual bilis goreng ini. Okey, sekian, itu saja. Okey. Sekarang saya akan menerangkan sebuah marketing plan untuk bagi kami dan operasi yang kami jalankan. Okey, bagi marketing, kami akan menyasarkan produk kami ini di seluruh kawasan Kulim bagi pemulaan perniagaan kami ini. Berdasarkan geografi yang kami kaji, penduduk Kulim sekitar dalam 54,000 orang. Apabila dan Kulim ini ada juga dua buah institusi pelajaran iaitu Politeknik Tunku Sultanah Bahiyah dan UniKL. Dua buah institusi ini kami menyasarkan kepada terhadap student ataupun pelajar-pelajar kerana barangan yang kami produk ini amat susah untuk pelajar-pelajar. Disebabkan barangan produk ini amat susah terhadap diorang kerana makanan ini dapat mengisi masa lapang dan penjimatan kos apabila ini makan. Dengan adanya kami mengembangkan perniagaan kami ini, mengembangkan perniagaan ini, student-student yang ada di dalam
institusi pelajaran pendidikan ini dapat melihat produk kami, dan diorang akan tengok dan diorang akan anggap yang produk kami ini sesuai untuk diorang, untuk dari segi penjimatan dan sesuai dimakan bila-bila sahaja. Okey. Berdasarkan pemasaran yang kami akan buat, kami akan memasarkan produk ini melalui online ataupun social media, dan aplikasi yang kami akan gunakan seperti TikTok, Facebook dan Instagram. 3 aplikasi ini merupakan aplikasi yang paling banyak sekali masyarakat sekarang menggunakan. Dengan adanya 3 aplikasi ini, kami mudah untuk mengembangkan perniagaan kami ini. Okey. Antara 3 aplikasi ini seperti TikTok, Instagram dan Facebook ini, dia juga boleh membuat perniagaan ini mula daripada antara 3 aplikasi ini ada juga sebuah feature ataupun pembaharuan, iaitu di mana 3 aplikasi ini akan menolong kepada peniaga-peniaga yang baru memula untuk mengembangkan perniagaan anda. So dengan cara ini kami akan lebih mudah untuk mengembangkan perniagaan kami. Dan dari segi produk ini kami mempunyai persaingan yang banyak, kerana persaingannya seperti yang terkenal di satu Malaysia adalah Kak Ramin, kerana dia menjual sebuah sambal niat yang agak sedap, dan dia mungkin satu pencabar terbesar kami. Oleh itu, dari segi yang kami dapat daripada sambalnya itu, kami cuba untuk mengurangkan harga, dan harga-harga yang kami dijual ini amat berpatutan kepada seluruh masyarakat kuling yang kami menyasarkan dan student-student. Kami berharap dengan harga ini boleh membuat lebih mengembangkan perniagaan kami ini dengan lebih cepat, dan semuanya dapat berjalan lancar. Okey, sekian, terima kasih. Sekarang saya nak cerita tentang kami punya visi dan misi. Visi kami ingin menjadi sebuah perniagaan kecil untuk membuat sebuah perniagaan yang akan mengeluarkan produk yang akan ternama di Malaysia. Misi kami akan memastikan produk keluaran yang dikeluarkan mempunyai cita rasa yang sedap dan dapat menarik minat warga tempatan Malaysia. Objektif perniagaan dalam perniagaan ini akan menawarkan produk yang berharga berpatutan, menghasilkan produk yang mempunyai kualiti dan kuantiti yang dapat memuaskan pelanggan. Memastikan produk dalam keadaan yang mencukupi. Seterusnya carta organisasi, iaitu pengurus besar yang dipegang oleh saya sendiri, Muhammad Nur Sofruddin bin Muhammad Farizan. Seterusnya diikuti oleh Encik Muhammad Nur Hafizi, iaitu pengurus pemasaran. Dan seterusnya pengurus kewangan dipegang oleh Amin Nakiuddin. Akhir sekali pengurus produk dipegang oleh Israf bin Ishaq. Dan seterusnya senarai tanggungjawab dan tugasan. Pengurus besar yang dipegang oleh saya akan sentiasa memastikan supaya produk mempunyai perkembangan, cuba mencari pengalaman terhadap perniagaan lain. Saya juga akan mengawal dan memerhati segala kekurangan dan kelebihan dalam perniagaan ini. Seterusnya pengurus pemasaran, iaitu Muhammad Nur Hafizi. Muhammad Nur Hafizi akan memastikan produk sentiasa dipromosikan di sosial media. Selain itu, sentiasa memerhati ekonomi di dalam Malaysia. Dan akhir sekali, setiap iklan ditunjukkan sentiasa mempunyai kualiti. Dan seterusnya pengurus kewangan, iaitu Amin Nakiuddin. Beliau akan mengawal kewangan keluar dan masuk
beliau juga membuat perbahagian duit untuk stok dan keuntungan bersih. Selain itu, beliau juga menjaga segala penipuan dan penerima amanah. Akhir sekali, pengurus produk iaitu dipegang oleh Muhammad Israf bin Ishak. Beliau akan memastikan setiap produk bilis garing di dalam keadaan berkualiti dan selamat. Beliau juga membuat pembungkusan paket untuk mengasingkan. Selain itu, mengawal produk daripada dicuri dari mana-mana pihak dan menyimpan produk di tempat yang betul. Seterusnya, kos pengurusan. Kos pengurusan yang dikeluarkan oleh kami tidaklah terlalu besar kerana kami tidak mengambil dropship. Kami membuat sendiri, iaitu homemade lebih boleh kata homemade. Kami membuat sendiri. Kos minyak masak sebanyak RM5 sebagai permulaan, dan iklan, kos pengiklanan RM50. Minyak pengangkutan iaitu petrol, minyak kenderaan lah, RM80, dan stiker sebanyak RM20. Dan seterusnya, proses pembuatan produk, iaitu proses cara-cara kami menjalankan ataupun proses kami menghasilkan produk yang kami jual ini. Produk yang kami jual ini adalah yang sambal bilis garing yang diberi nama sambal bilis garing bajet. Sebab apa diberi bajet? Saya rasa kawan saya telah pun terangkan sebab apa diberi nama bajet adalah kerana kami lebih memilih kepada lebih berluas pada pelajar, iaitu dengan harga yang rendah. Pelajar pun kos untuk dikeluarkan untuk berbeli makanan dapat dikurangkan. So lebih kepada pelajar apa yang kami buat. Sekarang proses dalam pembuatan ini, yang pertama sekali adalah bahan-bahan yang diperlukan: ikan bilis, cabai kering, perasa yang dibenarkanlah, dan minyak, bawang goreng, iaitu bawang kami tak guna bawang goreng yang instan. Kami guna bawang goreng yang kami goreng sendiri. Pertama sekali kami ikan bilis kami akan pesiang, cuci, membuang segala kotor, iaitu perut yang tak guna, cuci sehingga bersih. Seterusnya, ikan bilis yang dicuci itu hendaklah digoreng sehingga garing. Nak tahu garing atau tak, tengok dia punya warnanya. Dia akan naik keperangan lah, itu bermakna dia sudah garing. Selepas garing, angkat, sejukkan dahulu. Selepas itu, cabai kering dipotong dan dibuang biji tengah, basuh sehingga bersih, rebus terlebih dahulu. Setelah rebus, biarkan kering. Cabai itu apabila kering, hendaklah digoreng dengan minyak yang panas. Digoreng sehingga cabai itu garing, sehingga rapuh. Setelah rapuh, cabai itu akan di-blend ataupun dikisar menjadi halus untuk dicampur bersama ikan bilis tadilah. Tetapi selepas dikisar itu, biarkan dulu cabai itu sejuk seketika. Setelah itu, bawang hendaklah dicincang kecil-kecil, dan apabila dicincang, bawang akan digoreng dengan minyak yang panas dan digoreng sehingga garing. Contoh-contoh nak tahu dia garing seperti ikan bilis tadilah. Ikan bilis tadi macam warnanya, keperangannya macam ikan bilis juga, iaitu bawang. Warna dia pun akan naik keperangan, iaitu menunjukkan bawang itu sudah pun garing. Apabila garing, bawang tu hendaklah cepat-cepat dinaikkan untuk mengelakkan berlakunya hangus. Bawang apabila hangus ataupun hangit lah yang dipanggil selalu, akan rasa yang tak enak, iaitu pahit dan rasa akan lari ya. Setelah itu, apabila semua itu siap dan disejukkan, cabai pun dah dikisar. So
Semua akan dicampurkan dalam satu kuali dan digaul sehingga rata. Ditambah pula dengan sedikit perasa, iaitu perasa yang dibenarkan ataupun perasa yang mempunyai kelulusan lah. Setelah itu, produk siap untuk di-packing. Okey, sekarang tibanya untuk saya menunjukkan contoh produk yang kami hasilkan, iaitu ini adalah contoh yang dihasilkan oleh kami, produk bilis garing. Dan paket yang digunakan adalah paket berzip ya, iaitu dapat memudahkan kami untuk packing. Dan paket ini juga mempunyai kelebihan untuk mengelakkan daripada makanan masuk angin. Paket ini juga dapat membantu produk kami untuk bertahan dengan lama. Oleh itu kerapusan dan kerangupan yang dihasilkan oleh produk kami, iaitu bilis garing, akan berkekalan lama. So ini saja yang saya dapat terangkan. Anda sudah lihat kami punya produk. Di luar sana adakah dijual dengan harga kami? Kami menjual dengan hanya harga RM5 satu paket. Sudah lihat? Di luar sana tak jumpa RM5 satu paket. Sini saja bang. Mari sila orderlah dan belilah bersama kami produk bilis garing Bajeng. Saya akan menerangkan tentang plan operasi. Plan operasi adalah salah satu faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan dan fokus pada perniagaan. Matlamat kami adalah untuk memastikan perkhidmatan kami sentiasa yang terbaik dalam kualiti dan penggunaan produk serta dapat memenuhi keperluan dan kehendak para pengguna. Oleh itu, plan operasi yang sistematik dan teratur disediakan supaya perniagaan kita berjalan lebih lancar dan mencapai matlamat yang diingini. Yang seterusnya adalah objektif operasi. Objektif operasi yang pertama adalah berurusan dengan lebih efisien dan profesional terhadap para pelanggan yang dimiliki. Yang kedua, membekalkan produk berkualiti tinggi dengan menerapkan pelbagai jenis pemasaran yang efektif bagi mencapai tahap kepuasan pelanggan yang maksimal. Yang ketiga, sentiasa peka dan bersedia terhadap setiap perubahan yang berlaku agar mutu produk dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Yang keempat adalah untuk menstabilkan pengeluaran dan penghematan dengan cekap dan teliti. Manakala yang terakhir pula, untuk memenuhi standard yang ditetapkan dalam kualiti produk dan perkhidmatan untuk memastikan perniagaan berjalan lebih lancar dan mendapat faedah keuntungan yang lebih tepat dan betul. Okey, tempoh perniagaan. Perniagaan kami telah dibuka selama 13 jam sehari, bermula dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Manakala bagi perkhidmatan penghantaran bermula dari jam 10 pagi hingga 6 petang. Operasi layout plan. Ini merupakan contoh plan tapak yang telah kami buat. Terdapat ruang tamu, iaitu menjadi tempat pembungkusan makanan, dan tempat dapur sebagai tempat pemprosesan. Operational process. Membeli barang untuk memasarkan produk. Itu yang pertama. Yang seterusnya, memasak dan membungkuskan produk dan terus mengiklankan produk jualan kepada para pelanggan. Yang keempat ialah produk telah dijual. Seterusnya adalah proses penghantaran produk kepada para pelanggan. Yang terakhir adalah pelanggan menerima produk jualan. Financial plan, iaitu plan kewangan. Plan kewangan adalah proses menganggarkan modal yang diperlukan dan menentukan persaingan. Ia boleh membantu sambal bilis garing bajet boleh menjadi perniagaan dengan kejayaan kewangan kerana bantuannya. Yang pertama adalah memastikan keseimbangan aliran keluar dan aliran masuk dana menjadi
stabil dikekalkan. Kedua, membuat program pertumbuhan dan pengembangan yang membantu dalam kelangsungan hidup jangka panjang syarikat. Yang ketiga, menguruskan modal agar mencukupi. Dan yang terakhir sekali, membantu dalam mengurangkan ketidakpastian yang boleh menghalang pertumbuhan syarikat. Okey, sebenarnya project implement cost, schedule and source of finance. Untuk kos produk yang telah dikeluarkan adalah sebanyak RM200, iaitu cash, stiker sebanyak RM20, marketing dalam berbagai platform iaitu RM50, dan total keseluruhannya adalah RM270. Rumusan yang dapat dibuat berdasarkan kertas kerja ini. Rumusan yang dapat dibuat berdasarkan pelan perniagaan ini dan ambil kira oleh 5 faktor yang amat penting dan perlu dititik beratkan agar proses perniagaan ini dapat dijalankan dengan lebih lancar. Ianya juga mengukur daya saing dan cara-cara menempuhi cabaran yang dihadapi oleh seseorang peniaga. Yang pertama sekali adalah menetapkan konsep perniagaan. Konsep perniagaan ini adalah untuk menetapkan fokus kepada matlamat dan objektif yang ingin dicapai. Contohnya, barangan yang ingin dijual ini banyak ditumpukan kepada para pelajar dan warga yang masih belum berkahwin. Okey, yang seterusnya, membuat pelan pengurusan syarikat bertujuan untuk menentukan salah sila ahli ataupun pekerja di dalam syarikat. Ianya juga untuk membahagikan tugas-tugasan yang telah ditetapkan kepada ahli-ahli ataupun pekerja. Selain itu, kami dapat mempelajari aktiviti operasi utama syarikat termasuk aktiviti pembuatan, jualan, pengiklanan dan pemasaran. Aktiviti operasi ialah aktiviti harian syarikat yang terlibat dalam mengeluarkan dan menjual produknya, menjana pendapatan serta aktiviti pentadbiran dan penyelenggaraan. Secara tidak langsung, pelan pemasaran juga amat memainkan peranan yang penting dalam sesebuah perniagaan. Kami dapat mempelajari bahawa strategi pemasaran tetap adalah asas pelan pemasaran yang baik supaya dapat mencapai matlamat yang dikehendaki. Pelan pemasaran ini juga menentukan cara untuk kita mempromosi barangan jualan dalam pelbagai jenis platform seperti mempromosikan pada iklan di dinding ataupun media sosial agar dapat menarik minat dan mempromosi barangan jualan lebih meluas. Akhir sekali, kami mempelajari cara menguruskan pelan kewangan. Pelan kewangan merupakan keuntungan operasi yang ditanggung selepas ditolak pembelanjaan daripada pendapatan operasi. Kami dapat mempelajari penyata aliran tunai yang menunjukkan aliran masuk dan keluar mata wang berdasarkan aktiviti proses utama syarikat. Okey, yang terakhir sekali adalah benefit yang kami peroleh daripada membuat kegiatan ini adalah kami dapat menimba pengalaman yang lebih luas dalam memproses makanan. Yang seterusnya, kami dapat menjana kewangan dengan menjual barangan ataupun produk yang telah kami jual. Yang ketiga, kami mendapat pengalaman untuk berniaga dan mempelajari ilmu keusahawanan dengan lebih meluas. Akhir sekali daripada saya, sekian, terima kasih. Okey, itu dia saja daripada kumpulan kami, Bilis Goreng. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.